الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة لا نهاية لكماله وعن كماله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره مقدار العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. Alhamdulillah kita dapat menyambung lagi pembacaan kitab Syama'il Muhammadiyah pada kuliah bulanan kita. Kita masuk pada hadis seterusnya ke surat 13, hadis yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi la qala Mahmud bin Ghailan qala hadna Waki' qala hadna Sufyan an Abi Ishaq an al-Barra bin Azib qala ma ra'aytu min dhi limmatin في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين لم يكن بالقصير ولا بالطويل. اللهم صل على محمد. Daripada Sayyidina Al-Barra bin Azib radhiyallahu ta'ala anhuma. Al-Barra ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga Azib pun adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ayah dan anak kedua-duanya adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah melihat seorang di dalam pakaian merah. Tidak pernah melihat seorang yang pakaian warna merah berambut panjang hingga melebihi bawah telinga ke bahu terlebih tampan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rambutnya menjulur hingga ke bahu, dadanya bidang, dia tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi. Ini hadis berkenaan dengan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Al-Barra bin Azib, Rasulullah lah yang paling tampan, handsome sekali ya. Semua nabi-nabi, rasul-rasul Allah utuskan handsome. Ada 3 ciri utama seorang nabi ataupun rasul. Yang pertama handsome, tampan, segak. Tidak ada nabi yang tidak handsome lah, semua handsome, segak. Yang kedua, suara sedap. Semua nabi-nabi suara sedap. Cuma yang masyhurnya suara sedap adalah Sayyidina Nabi Daud AS. Sebenarnya Nabi Daud dengan Nabi Muhammad lebih sedap suaranya. Cumanya tidak masyhur lah tentang kesedapan suara Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun ada banyak hadis berkenaan dengan sedapnya suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, ciri Nabi dan Rasul, mereka tidak gemuk. Semua Nabi dan Rasul mereka dipanggil slim, maksudnya badan elok lah, badan elok. Okey. Jadi kata Sayyidina Barra bin Azib, aku tidak pernah melihat seseorang yang pakai pakaian warna merah, rambut panjang, sampai bawah telinga ke bahu terlebih tampan dari Rasulullah SAW. Ini gaya pakaian Nabi SAW. Dalam hadis ini Nabi SAW memakai pakaian warna merah, baju warna merah. Dan merah dalam hadis ini adalah merah yang tidak terang, merah cair, merah cair. Ada ulama menghukumkan, ini sebahagian ulama lah, sebahagian ulama mengatakan
lelaki kalau pakai baju warna merah terang, merah yang terang maksudnya yang macam terang lah, tak ada kat sini yang pakai baju warna merah terang. Situ merah tak terang, merah ni, merah gelap. Merah terang ni macam apa kongsi Pak Cai tu apa? Tu dia terang lah, merah yang terang tu. Sebagian ulama mengatakan haram kerana dia menyerupai wanita, sebab kebiasaan warna merah terang ni untuk orang perempuan. Tapi kalau orang lelaki pakai merah terang tak apa sesuai. Sebagian ulama kata haram. Okey ya. Sebagiannya kita tidak. Okey. Bawa sunnah Muhammad. Jadi Allah sunnah Muhammad, Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai baju warna merah, tapi merah Rasulullah adalah merah yang tidak terang. Merah yang pudar sikit merah dia. Itu pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Allah sunnah Muhammad. Dan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu ini lebih, dia panggil apa, lebih daripada bawah telinga. Rambut panjang lah waktu ni, rambut panjang. Allah SWT. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam rambutnya yang panjang itu lahu sya'run yadribu mankibai. Nabi itu memiliki rambut yang panjang yang bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam jalan, rambut tu akan memukul-mukul bau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rambut tu lembut. Lembut. Nah, itu rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini nak menunjukkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling tampan sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus hadis yang kelima. Wa bihi la qala hana Muhammad bin Ismail qala hana Abu Nuaim qala hadatsana Mas'udi an Uthman bin Muslim bin Hurmus an Nafi' bin Jubair bin Mut'im an Ali bin Abi Talib qala lam yakunin Nabiy sallallahu alaihi wasallam bitawili wala bil qasiri syathn al kaffain wal qadamain ضخم الرأس ضخم الكراديس طويل المسربة إذا مشت تكفؤا كأنما ينحت من صبب لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu menyatakan potongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah terlalu tinggi. Maksudnya Nabi saiz dia itu tidak terlalu tinggi. Kita dah terang lagi, kita terus ya. Dan tidak terlalu rendah. Tapak tangan dan tapak kakinya tebal. Syasnul kaffain wal qadamain. Syasnul kaffain wal qadamain maksudnya tangan Nabi itu ada isi, berisi. Berisi tangan Nabi. Dan boleh juga dimaknakan dengan tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berisi dan juga kasar sikit. Tangan Nabi. Dan juga berisi tapak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang tapak kaki dia macam nampak tulang saja. Tapak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam dia ada isi dia. Ada isi. Mantap, nampak kuat lah tapak kaki dia tu. Dan Allah SWT Muhammad, hadis ini bila menyebut tentang syasnul kaffain, Allah SWT Muhammad, tangan Nabi yang tebal ada isi lah. Dan dipanggil apa? Allah SWT Muhammad, kasar sikit. Ini waktu mana Nabi SAW baru balik dari perang. Sayyidina Ali salam Nabi SAW. Dia rasa tangan Nabi tu macam kasar sikit, tebal dan kasar sikit, macam dia ada keras sikit. Kerana waktu ni Nabi baru balik pada perang, yang mana di medan perang Nabi banyak buat kerja yang berat-berat, yang kuat-kuat, tangan Nabi macam tu. Tapi kalau kita mengaji dalam hadis yang lain, ialah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik kata apa? Tidak pernah aku salam tangan seseorang yang lebih lembut daripada tangan Nabi SAW. Tangan Nabi itu kata dia lebih lembut daripada kain sutera. Lembut. Maksudnya kata ulama menggabungkan dua hadis ni, Nabi bila buat kerja keras, tangan dia lembut jadi keras, dikasar macam orang buat kerja kuat lah. Tetapi beberapa hari atau minggu selepas itu dia akan kembali lembut. Kita kelakar keras terus ya, kematu terus ya. Nabi kembali balik lembut. Itu tangan Nabi SAW, mukjizat lah. Okay, hebat Nabi SAW. Kepalanya besar, dhakhmur ra's. Apa maksud kepala besar? Besar itu sesuai dengan dia panggil apa, bentuk badan ataupun besarnya badan. Dan kepala besar ada ulama menterjemahkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang sangat bijak. Nabi adalah seorang yang sangat bijak. Tulang sendi dhakhmul karadis. Dhakhmul karadis ni maksudnya tulang-tulang sendi Nabi itu besar-besar. Sendi-sendi ni besar-besar. Menunjukkan Nabi sangat kuat. Allahumma salli ala Muhammad. Terus bulu dadanya panjang. Bulu dada tawilul masrabah. Bulu dada Nabi daripada
sini ada lubang sini, bawah pada sini tumbuh bulu dada sampailah ke pusat Nabi SAW. Dia macam satu garisan dan halus saja bulu tu. Okey. Bulu dadanya panjang. Apabila baginda berjalan, jalannya tegak seolah-olah dia sedang menurun bukit. Jalannya mantap, langkahnya mantap, macam orang sedang turun daripada bukit. Kita kalau turun daripada bukit tak boleh langkah biasa-biasa, kena langkah dengan mantap. Nabi langkah macam tu. Jalan Nabi SAW. Hebat nah. Aku tidak pernah melihat seorang pun yang menyerupai baginda sebelum maupun selepas kewafatan baginda SAW. Lam ara qablahu wala ba'dahu mithlahu. Tak pernah aku ni lihat orang ni indah macam Rasulullah. Allah SWT. Sebelum Rasulullah wafat, bahkan selepas Nabi wafat pun aku tak pernah tengok dah orang seindah Nabi SAW. Kata Sayyidina Ali, Nabi paling indah, Nabi paling tampan, Nabi paling segak, paling sempurna, Nabi kita Muhammad SAW. Terus hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bila qala hana Sufyan bin Waki' qala hadathana abi Adil Mas'udi bihadha al-isnad nahwahu bima'na. Hadis ni sanad sama saya makna dia. Terus hadis ke-7. Wa bila qala hana Ahmad bin Abd ad-Dabi al-Basri wa Ali bin Hujr wa Abu Ja'far Muhammad bin Husain wa huwa ibn Abi Halimah wal ma'na wahidan. Qala hadathana Isa bin Yunus ana Umar bin Abdullah maulah Ghufrah qala hadathani Ibrahim bin Muhammad bin Walid Ali bin Abi Talib qala kana Ali idza wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bit-tawil al-mumaghid wala bil-qasir al-mutaraddid wala kana rab'atan min al-qaum lam yakun bil ja'd al-qata' la bis-sawti kana ja'dan rajulan wala lam yakun bil mutahham wala bil mukaththam wa kana fi wajhihi tadwirun abyadun mushrabun kada ada ajul ainain ahdabul asfar hajadilul mushashi wal katadi ajradu dhu masrubatin shasnul kaffain wal qadamain idza mashaka annama yanhatu fi sababin wa idza altafata ma'an baina katifahi khatamun nubuwah wa huwa khatamun nabiyyin ajrudun nasi sadran wa asdaqun nasi lahjatan wa yanuhum arikatan akramuhum ishratan man ra'ahu badihatan mahabah wa man khalatu ma'rifatan ahabbah yaqulu na'itu lam ara qablahu wala ba'dahu mithlahu sallallahu alaihi wasallam. Saya kalau hadis tu dia berulang saya tak syarah dah. Terus. Kalau hadis tu berulang kita syarah tak habis tak. Ya. Ni beza banyak hadis ni. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali ni siapa? Dia adalah salah seorang daripada sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia juga adalah sahabat Nabi, merangkap menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali bin Abi Talib menggambarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang yang tidak terlalu tinggi, kita basyarah, tidak terlalu pendek, seorang yang sederhana di kalangan kaumnya. Nabi sederhana, dia dilihat sederhana bentuk tubuhnya, rambutnya tidak kerinting. Nabi tidak terlalu kerinting rambut dia, tak kerinting, tidak pula lurus mengurai. Rambut Nabi tak lurus straight macam tu, tapi dia ikal mayang, dia bergelombang macam tu, macam ombak. Wajahnya tidak terlalu bulat. Wajah Nabi itu bukanlah wajah yang bulat macam bola tu. Tak eloklah wajah bulat macam tu. Wajah Nabi SAW dia bujur sikit. Dia bujur sikit, tidak kerinting. Okey. Kulitnya putih kemerah-merahan. Kulit Nabi SAW putih kemerah-merahan. Kita syarah sebelum ni. Anak matanya hitam pekat. Nabi ni mata yang tengah ni hitam pekat sungguh. Bulu matanya lentik. Allah SWT. Dia kalau mata Dajjal yang hitam ni dia biru. Biru. Dan Nabi SAW yang hitam tu dia hitam betul. Dan itulah mata yang paling cantik sekali. Ya. Terus kulitnya putih kemerah-merahan, anak matanya hitam pekat, bulu matanya lentik. Bulu mata Nabi SAW lentik, panjang sikit dah lentik, cantik. Bahunya lebar, tidak berbulu. Bahunya lebar, maksudnya bidang dadanya, bidang, dan tidak ada bulu di bahagian bahu dia. Dadanya berbulu, tapak tangan dan kakinya tebal. Syarah ini ketika berjalan seolah dia menurun tempat yang tinggi atau mencuram. Apabila baginda menoleh dengan seluruh badan. Ini kita kena syarah sikit. Nabi sallallahu alaihi wasallam idza iltafata ma'an.
Nabi SAW kalau nak toleh, Nabi akan toleh seluruh badan. Maksudnya apa? Contoh Nabi jalan, dan Nabi tengah jalan, tiba-tiba ada orang datang daripada belakang Nabi SAW. Dia kata, "Ya Rasulullah." Nabi kata, ya, ada apa? Nabi akan kali seluruh badan dia. Nabi akan sekali seluruh badan dia hadap orang tu dan sembang dengan orang tu. Ini akhlak Nabi SAW. Kalau boleh kita amal, tapi bukan mudah. Nabi SAW setiap kali orang panggil dan orang nak sembang dengan dia akan hadap badan dan juga muka dia kepada orang tu, menunjukkan Nabi sangat memuliakan orang lain. Nabi sangat menghormati orang lain, sangat beradab dengan orang lain. Dah bahkan Nabi menunjukkan Nabi menghargai orang lain. Orang kalau pangkat tinggi dia kan heran kita sangat. Kalau pangkat tinggi, tokoh dah, ramai pengikut, dia ada act di situ, panggil, tu. Macam tu kan. Tapi Nabi yang paling tinggi pangkat, paling mulia sisi Allah, tawaduk, sifat tawaduk. Ya, kali semua. Allah SWT. Dalam hadis Nabi SAW, dalam hadis yang lain, Nabi SAW bila dipanggil oleh isteri ataupun nak bersembang dengan isteri, Nabi akan hadapkan wajah dan juga badan Nabi kepada isteri dia. Nabi kata, cakap apa yang kamu nak, beritahu apa yang kamu nak, mengadu apa yang kamu nak. Sampai bila isteri dah cakap, Nabi senyum dengar. Dah habis, Nabi tanya, ada lagi tak, tambah lagi? Kita kalau isteri tu macam mana? Ada lagi ya? Esok pula. Aku tak dengar. Allah senang. Kali habis ni. Kita kalau isteri kita tengok cakap, kita tengok handphone. Dah apa? Cakaplah. Nabi SAW tak macam tu. Apa Nabi tengah buat waktu tu, Nabi tinggalkan. Nabi hadapkan orang yang nak bercakap dengan Nabi SAW. Akhlak yang sangat agung. Macam itulah juga nanti kita jumpa Nabi SAW nanti di mahsyar nanti. Nabi akan hadap kita sepenuhnya. Ya, aku akan syafaatkan kamu. Kamu banyak salat pada aku. Kamu dakwah, bawa agama aku. Kamu bagus amal sunnah aku. Kamu datang ke masjid, ke surau. Kamu nak hidupkan sunnah-sunnah solat jemaah yang aku tinggalkan. Nabi akan hadapkan sepenuhnya wajahnya dan juga badannya kepada kita semua nanti di mahsyar. Syaratnya kita kena banyak salat pada Nabi SAW, amalkan sunnah Nabi, berdakwah untuk tolong sebarkan agama Nabi SAW. Jadi Allah SWT Muhammad, Nabi akan paling sepenuhnya. Itu Nabi SAW. Okay, ya. Walaupun Nabi akan duduk, bukan setakat Nabi berdiri, Nabi duduk macam tu. Datang orang Nabi belakang, "Ya Rasulullah." Nabi akan kali dulu. Nabi jawab, "Ya." Cakap, ngadu apa yang kamu nak. Itu Nabi SAW. Terus di antara dua bahunya terdapat tanda kenabian, itu khatam nubuwah. Ini kita cerita kat itu. Di antara dua bahu ni, sebelah kiri ni, betulan jantung sini, belakang ni ada khatam nubuwah, cop kenabian. Cop kenabian ni kita akan masuk bab khas berkenaan dengan cop kenabian, kita akan bahas nanti. Baginda adalah Nabi yang terakhir, seorang yang paling baik hatinya. Ada seorang dia buat ragukan kita. Dia kata kalaulah Nabi Muhammad itu Nabi terakhir, khatamun nubuwah, kenapa datang pula Nabi Isa? Kan Nabi Isa pun Nabi. Kata Nabi Muhammad terakhir, tapi datang lagi Nabi. Ada orang kata tak betul ni. Apa pula tak betul-betul lah. Maksud Nabi Muhammad adalah Nabi penutup bagi segala Nabi. Maksudnya Nabi adalah seorang Rasul Allah yang Allah utuskan untuk mengajak kaum dia, untuk membimbing kaum dia, untuk membimbing umat dia ke jalan Allah. Dan itulah Nabi terakhir yang ada umat. Kalau pun Nabi Isa mai, dia tak ada umat dah. Yang ada adalah umat Nabi SAW, tetap umat Rasulullah. Bahkan Nabi Isa itu sendiri, dia akan termasuk daripada kalangan umat Nabi SAW, memimpin umat ni. Termasuk. Ya. Dia Nabi Isa ni, dia bukan setakat dia pemimpin yang akan turun nanti seorang Nabi, bahkan dia adalah sahabat Nabi SAW. Apa syarat nak jadi sahabat? Syarat nak jadi sahabat ada 4 semuanya. Yang pertama, bertemu dengan Nabi SAW di zaman Nabi hidup, bukan dalam mimpi, waktu zaman Nabi hidup. Yang kedua, dia beriman dengan Nabi SAW, bukan tak jumpa beriman. Kalau Abu Jahal, Abu Lahab jumpa tapi tak beriman, tak masuk dalam kalangan sahabat. Yang ketiga, mati dalam Islam, meninggal dalam Islam, dalam iman. Yang keempat, dia ahli bumi, orang di bumi sini, ke ahli langit. Sayyidina Isa AS, dia adalah ahli bumi. Dia pernah jumpa Nabi SAW waktu Nabi hidup. Dia memang dah pasti beriman dengan Nabi SAW. Sebab ayat Quran Allah SWT, setiap Nabi dan Rasul Allah utuskan, Allah mengambil janji kepada mereka. Janji, isteri itu janji. Okay, ya? Janji apa?
hai para nabi, para rasul, Al-Quran lah, kalaulah datang di waktu kamu seorang nabi akhir zaman, itu Nabi Muhammad, hendaklah kamu itu la tu'minun nabihi wa tansurunnah, hendaklah kamu beriman dengannya dan juga menolong agamanya. Semua nabi dan rasul sebelum ini sebelah suara mengatakan, ya Allah, ya Allah, ya kami berpegang janji, pegang dengan janji ini. Kalaulah kami hidup di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami akan ikut dia, beriman dengan dia, tolong agama dia. Kalaulah Allah jadikan nabi dan rasul terdahulu hidup di zaman ni, apa mereka buat? Dakwah syariat Nabi, dakwah yang Nabi bawa, mereka akan bawa. Mereka tak bawa dakwah, mereka bawa dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah nabi dan rasul wujud saat ini, mereka akan baca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berada hadis mereka, tapi mereka baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Allah suruh mereka ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi Muhammad adalah pemimpin bagi semua nabi dan rasul. Jadi Nabi Isa AS termasuk sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan setakat nabi, bahkan dia sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Nabi Isa jumpa Nabi waktu hidup. Bila ni? Isra Mi'raj. Nabi Isa tak mati, tak wafat. Dia diangkat ke langit dan dia bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Nabi Isa bertemu dengan Rasulullah waktu dia hidup. Yang kedua, Sayyidina Isa memang dah beriman dengan Nabi. Yang kedua, Sayyidina Isa AS ini pastilah dia akan wafat nanti dalam Islam. Pasti dia maksum. Yang keempat, dia ahli bumi. Dia orang manusia di bumi ni. Maka siapa yang bertemu dengan Sayyidina Isa nanti di akhir zaman, kata sebagian ulama, orang tu termasuk orang dipanggil apa? Darjat tabi'in. Tabi'in. Siapa di tabi'in hidup zaman Nabi Isa, jumpa Nabi Isa, ikut Nabi Isa, belajar dengan Nabi Isa, tolong dakwah Nabi Isa. Allah SWT. Jadi tentera Nabi Isa akan termasuk galangan ataupun golongan tabi'in. Tabi'in ni siapa? Orang yang bertemu dengan sahabat. Siapa yang hidup nanti zaman Nabi Isa, bertemu dengan Nabi Isa, dia dapat peluang sangat besar untuk duduk di martabat, di maqam tabi'in. Besar. Dan Nabi Isa AS. Okey. Allah SWT. Terus, dan Nabi Isa turun nanti bukan untuk bawa syariat baru. Dia hanya bawa apa yang telah dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia akan baca hadis Nabi, baca Al-Quran. Dia akan bahaskan hukum mengikut apa yang dibahaskan oleh Nabi. Dan dia tak baca dari Injil. Tak baca Injil. Semuanya akan berpandukan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Sayyidina Isa alaihi salam. Okey, terus. Allah SWT. Dan ada dua bahagian. Okey. Baginda adalah nabi yang terakhir. Dan kenapa khatam nubuah itu duduk di belakang? Khatam nubuah duduk di belakang tu maksudnya di belakang Nabi dah tak ada Nabi yang akan datang. Sedangkan Nabi-Nabi terdahulu, tak tahu saya cerita kat lagi, Nabi-Nabi dulu, dalam riwayat Imam Hakim, Allah SWT Muhammad, dalam riwayat Imam Hakim, hadis, setiap Nabi-Nabi Allah utuskan, dia ada cop kenabian di tangan dia, belah kanan. Kecuali Nabi SAW, cop kenabian di belakang. Apa maksud di belakang? Belakang dia tak adalah Nabi yang akan datang. Dia last. Dia last. Kalau Nabi terdahulu, cop di depan, maksudnya di belakang dia lagi tau. Nabi nak main lagi sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di belakang cop Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia panggil khatamun nubuwah. Baginda adalah nabi yang terakhir. Dia sebelum Nabi sebelum muncul Dajjal ni, Allah SWT Muhammad, banyak manusia-manusia akan mengaku nabi lah. Bahkan Dajjal sendiri, dan sebagian riwayat Dajjal sendiri akan mengaku nabi. Dajjal dia akan keluar sebagai zahirnya ulama yang alim, yang bagus, tolong orang banyak, bagi kebajikan, bagi itu, bagi inilah. Dia datang salah penyelamat. Kata, kamu ni akan mati kalau kamu tak ambil apa aku bagi ni. Ambil ni, kata dia. Kalau kamu tak ambil makanan aku, tak ambil ubat aku, tak ambil ini, tak ambil ini, kau mati, kata dia. Kamu hendaklah menjaga keselamatan nyawa kamu. Aku datang beri kebajikan, aku datang untuk jalankan kamu. Ikut aku selamat, kata Dajjal. Nanti tu hadis semua tu. Dia bawa segunung wati. Dia pergi tempat-tempat, kampung-kampung, dia pergi semua. Di zaman Dajjal, makanan tak ada, minuman tak ada, kata Rasulullah SAW. Kenapa? Kemarau berlaku 7 tahun, ada juga kata 3 tahun. Dan Dajjal datang sebagai penyelamat. Penyelamat apa? Dia masuk dalam media nanti, dia masuk semualah. Dia kontrol semua. Dia kata apa? Akulah penyelamat kamu. Aku akan turunkan hujan, aku akan bagi makanan, aku akan perubatan, aku akan bagi semua. Yang penting jaga nyawa kamu. Jaga nyawa kau. Allah SWT. Jadi akhirnya orang terima Dajjal. Darurat terima billah, Dajjal buat apa? Terimalah. Na'udzubillah. Jadi Dajjal akan main, mula-mula dia mengaku seorang penyelamat, seorang alim, seorang yang pandai. Dah ramai pengikut, dia mengaku dia Nabi. Dia tunjuk sihir dia kata mukjizat. Dah ramai pengikut lagi,
Dia mengaku bahawa dia adalah Allah, Tuhan. Waktu itulah Allah zahirkan wajah sebenar dia adalah Dajjal, mata dia sebelah yang buta dan sebagainya. Itu Dajjal lah. Okey. Jadi Dajjal tak mai bunuh orang pun. Mana ada hadis Dajjal mai tikam orang, bom orang, tak ada. Dajjal mai buat kebajikan, tolong orang. Allah SWT bagi makanan, bagi bantuan, bagi macam-macam lah, bagi duit, bagi emas, bagi rumah yang tak ada rumah. Bagus tak? Nampak zahir bagus, tapi siapa ikut dia kafir. Itu Dajjal sebenarnya. Ada pun orang beriman tak ambil walaupun darurat. Tak ambil walaupun darurat. Macam mana? Dajjal buat makanan, tak ikut. So Nabi dah pesan, Dajjal mai, makanan tak ada, minuman tak ada, zikir subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, akan mengenyangkan orang beriman. Itu hadis. Ya. Macam tu. Dajjal akan main nanti tak lama lagi. Okey. Bahkan dalam satu kitab karangan Ibnu Katsir berkenaan hari kiamat, ada satu fatwa ulama dalam tu. Imam Ibnu Katsir letak. Ada satu ulama fatwa, siapa yang keluar daripada rumah dia dengan niat bukan nak ikut Dajjal, nak tengok Dajjal bawa apa, iPhone berapa dia bawa, iPhone 22 ke, iPhone 25 ke, nak tengok iPhone berapa ya, kafir, kata ulama kafir dah, terbatal iman. Kenapa? Nabi dah larang keras, jangan bertemu dengan Dajjal, jangan keluar kepada Dajjal. Nabi kata bersembunyi, jaga diri kamu, keluarga kamu. Bahkan sebagian ulama atau sebagian riwayat mengatakan ikat keluarga kamu, kalau keluarga kamu ataupun anak kamu nak keluar. Nabi tengok Dajjal bawa apa, iPhone lah dia bawa, semua kereta macam-macam lah, duit ringgit, emas, semua ada. Jadi siapa keluar dengan niat hanya nak pergi tengok, kafir dia. Itu sebagian fatwa tu. Kenapa? Dia telah memandang rendah pada hadis Nabi, dia telah memandang rendah dengan ancaman Nabi, dan dia cuba nak melanggar apa yang telah dilarang oleh Nabi SAW. Bahaya Dajjal. Bahkan ada satu riwayat hadis, Nabi SAW kata ada seorang alim nanti, kita sebut dah tu, seorang alim di akhir zaman, orang alim, dan dia suka berdebat. Dia datang Dajjal di kampung dia beritahu pada orang kampung, tengok aku ni bukan orang biasa, aku ni PhD lah, PhD hadis kata dia, aku akan lawan Dajjal. Okey dia keluar lawan Dajjal, kata Nabi SAW, debat dengan Dajjal. Dia kata kamu akan tengok Dajjal akan kalah dengan hujah aku, kerana aku doktor PhD. Keluar contoh ni, keluar. Kata Nabi SAW, dia keluar sebagai penentang, dia jumpa Dajjal, dia jadi pengikut setia, dia jadi PA Dajjal terus. PA Dajjal, na'udzubillah min dzalik. Lemahnya maksudnya kita, iman kita, Allah SWT nak menghadapi Dajjal. Kalau sahabat-sahabat itu lain. Nabi SAW pernah cerita tentang Dajjal. Sahabat tanya, wahai Rasulullah, kalau Dajjal keluar di zaman kami, macam mana kami? Nabi kata, wahai sahabatku, kalaulah Dajjal keluar di zaman kamu, pasti kamu menentang dia. Tu iman sahabat. Tapi umat akhir zaman, Nabi kata sembunyi, lari, jangan pergi jumpa. Saya lemah kita ni. Kita lemah. Nabi tahu kita lemah. Allah SWT. Jadi itu berkenaan Dajjal. Jadi Dajjal sendiri pun akan mengaku Nabi. Bahkan banyak mengaku Nabi. Sedangkan tidak ada Nabi selepas Nabi SAW. Okay. Baginda adalah Nabi yang terakhir, seorang yang paling baik hatinya. Nabi ni orang yang paling ajadun nasi sadran, seorang yang paling pemurah, seorang yang sangat baik hati. Pemurah Nabi SAW, hati yang wa asdaqun nas. Dan Nabi orang yang paling jujur, paling benar kata-katanya, lahjatan Allah percakapannya. Nabi tidak pernah cakap bohong. Allah SWT, walaupun melawak. Ada satu hadis, seorang sahabat Nabi SAW duduk dalam majlis Nabi, dia tulis apa yang Nabi cakap, semuanya dia tulis. Sekali bunyi ya? Mana dia tajam? Tak bunyi. Okay, ya? Allah SWT, dia tulis Nabi cakap apa. Nabi melawak dengan sahabat pun dia tulis. Nabi sembang nak pergi makan kat mana pun dia tulis. Dia seronok dengan perkataan Nabi SAW, hadis Nabi tulis. Seorang Yahudi nampak dia buat. Yahudi tu tiap-tiap hari pantau apa dia buat. Satu hari Yahudi panggil dia, lepas majlis dengan Nabi SAW. Yahudi panggil, dia kata, kenapa engkau tulis semua apa yang Muhammad cakap? Boleh jadi cakap tu benda yang tak betul ya ke? Boleh dia cakap tu benda yang melawak, benda yang tak benar ke? Dia saja cerita bohong ke? Kenapa tulis semua? Jangan tulis semua, pilih-pilih. Sahabat ni terus jumpa Nabi, wahai Rasulullah, Yahudi kata macam tu kepada aku. Dia kata jangan tulis semua. Dia kata mungkin engkau ada satu benda kau cakap benda tak betul ya ke? Ada waktu yang tak kenal kau cakap. Nabi kata, uktub, tulis. Wallahi ma yakhruju minhu illa haq. Nabi kata, wallahi demi Allah, tidaklah keluar daripada lidah aku ini melainkan semua yang benar. Tak pernah aku cakap bohong, tak pernah. Tulis semua yang kata Nabi SAW. Itu Nabi orang paling benar sekali. Kita banyak cakap bohong, Nabi tak pernah cakap bohong dari sejak kecil sampailah
Nabi wafat. Allah senang ya. Paling lemah lembut tindakannya. Nabi orang paling lemah lembut. Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari datang kepada Rasulullah. Kata seorang badui, "Wahai Muhammad, beri pada aku satu pemberian. Aku perlu pertolongan." Kasar cakap dengan Nabi. Nabi keluar, Nabi bagi dah. Bagi satu. "Wahai Muhammad, tak cukup." Nabi bagi lagi. Nabi tanya, "Adakah aku telah buat baik pada kamu? Adakah aku telah buat baik pada kamu?" "Tidak wahai Muhammad." "Belum." Sahabat semua bangun nak pukul dia. Dia kata, "Biarkan dia." Dia kata, "Apa yang kamu nak?" Dia kata, "Perlukan lagi." Nabi kata, "Datang ke rumah aku." Nabi ambil semua di rumah, dia bagi pada dia. Nabi kata, adakah aku telah buat baik pada kamu?" "Ya Rasulullah, ya engkau telah buat baik pada aku." Lembut Nabi SAW. Ada seorang datang kepada Nabi dalam satu hadis, badui, dia kata, Wahai Muhammad, aku nak cek engkau Nabi ke tak Nabi, nak main tanya engkau, tapi engkau jangan terasa hati dengan aku ni seorang yang sangat kasar, kata-kata aku sangat pedih." Dia tanya Nabi kasar-kasar, tapi Nabi semua jawab, "Naam ya, naam, macam tu." Jadi Nabi SAW. Sahabat dah marah. Lemah lembut tindakan Nabi SAW. Nabi tengah duduk dengan sahabat dalam masjid, datang badui kencing dalam masjid. Kita kalau orang main kencing dalam surau, kita kata apa? Jerit, "Oi!" Nabi tak jerit. Dia senyum tengok, "Oh kencing tak apa." Sahabat ada yang buka pedang nak pancung kepala badui ni kerana seolah-olah dia menghina masjid. Tapi Nabi kata, "Jangan, biarkan dia puas untuk kencing dulu, biarkan dia." Habis dia kencing, Nabi cakap kat dia. Nabi kata, "Dalam masjid tak ada kencing, masjid ni mulia apa semua." Dia balik macam tu saja. Itu Nabi SAW. Nabi pandang orang buat macam tu dia tak faham. Fahamkan dia dulu. Kecuali sahabat kanan yang buat, itu salah lah. Ni badui yang main ke kampung, daripada kampung baru masuk Islam, kencing dalam masjid, itu biasa bagi pandangan Nabi SAW. Maksudnya Nabi tak menghukum orang Allah. Nabi tak menghukum orang yang dia tak tahu. Nabi lebih suka beri kefahaman, beri pengajaran, bagi nasihat. Lembutnya Nabi SAW. Nabi SAW satu hari riwayat Bukhari, dalam riwayat Bukhari, Sayyidina Anas kata, aku berjalan dengan Nabi SAW. Waktu tu Nabi pakai ridak. Nabi pakai ridak macam ni. Ridak ni sunnah, kalau boleh kita pakai. Ada setengah tu dia kata apa? Ridak pakai apa? Dia kata trend. Siapa? Ada trend tu sunnah Nabi. Lebih dari 40 hadis tentang Nabi pakai ridak. Okey, dalam riwayat Bukhari Nabi pakai ridak. Mungkin waktu tu Nabi pakai macam ni. Pakai macam ni. Ataupun Nabi pakai macam ni kah? Macam tu. Dan Nabi pakai macam ni. Ridak tu ridak Yaman. Ridak Yaman ni dia kain dia keras, kasar. Sampai keluar lah macam tu. Dan Nabi tengah berjalan dengan Sayyidina Anas bin Malik, mai seorang badui, dia pegang lidah Nabi, dia kata, "Ya Muhammad, murli min malillah alladhi indaka." Bagi harta Allah yang ada pada engkau pada aku. Aku nak harta ni. Dia pegang sampai dia tarik. Waktu dia tarik, dia rentak kan lidah Nabi SAW. Fajabahu jabdatan syadidatan. Kata Sayyidina Anas, aku tengok dia tarik dengan tarikan yang kuat sampai aku lihat di tengkok Nabi SAW ada athar, ada kesan merah macam luka. Dan Nabi jatuh. Nabi buat apa? Faltafata ilahi Nabi SAW fadhahika. Jatuh Nabi SAW, dia tarik macam tu. Nabi kali dia senyum kat dia. Fadhahika, Nabi senyum. Senyum Nabi. Kalau kita buka tomoy dah, buka sedang tomoy, kata hang ni mai sini. Apa ni? Orang ajak sangat ni, rasa kedah. Kali Nabi senyum, Nabi gelak ke dia? Senyum. Waktu tu sahabat nak tarik balik, nak rampas ridak yang dia rampas pada Nabi SAW. Sahabat nak ambil balik. Nabi kata, biarkan dia. Bahkan Nabi kata apa? Fa'amara lahu bi'ata'in. Bahkan Nabi perintahkan sahabat, bagilah hadiah kepada dia tu. Tak apa. Maafkan dia, hadiahkan dia. Itu Nabi SAW. Kita macam mana kita? Lembutnya dan tindakan Rasulullah SAW. Okey. Allah SWT. Siapa yang paling pertama kali melihatnya akan menjadi segan gerun. Paling mulia pergaulan. Nabi yang paling mulia pergaulan. Siapa yang pertama kali melihatnya akan menjadi segan dan gerun padanya. Nabi pertama kali kita jumpa rasa gerun. Tak. Macam tu juga pengalaman saya sendirilah jumpa ulama. Ulama ni pewaris Nabi. Ulama orang alim yang soleh ni, kalau jumpa dia pertama kali kita rasa macam haibah, gerun, segan. Bila jumpa banyak kali rasa cinta. Nabi macam tu. Bila bertemu pertama kali gerun. Bila jumpa banyak kali cinta, rindu, seronok, suka, mesra. Siapa jumpa Nabi pertama kali gerun, kata Sayyidina Ali. Ada seorang mai pada Rasulullah, seorang sahabat, pertama kali jumpa Nabi. Masuk saja dalam kemah yang ada Nabi, dia tengok Nabi, dia menggigil. Nabi kata, "Hawin alaik." Relax, ringankan atas diri kamu, jangan beratkan diri kamu, relax. Aku ni hanya hamba Allah. Aku ni hanya seorang yang makan macam kamu juga, yang lahir oleh ibu aku. Tu Nabi SAW
wasallam. Tapi siapa yang lihat Nabi selalu akan rasa cinta dan rindu pada Nabi. Siapa yang cuba menggambarkannya akan berkata tiada siapa pun yang menyamai baginda, sama ada semasa hidup maupun sesudah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita akan sambung hadis yang ke seterusnya pada bulan yang akan datang. Sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuan Imam kita Syed Fatih